Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini saya akan bincangkan tentang bab 8 tingkatan 4 iaitu bahan kimia dalam perindustrian. Okey, so hari ini saya akan tentukan dulu tentang alloy. Okey. So, selalunya bila kita gunakan bahan-bahan logam, bahan-bahan logam yang ada di sekeliling kita ataupun mungkin ada di rumah kita, yang biasa kita guna, ataupun mungkin juga bila kamu menang satu pertandingan, kamu akan dapat piala emas, piala perak dan juga piala gangsa. So kebanyakan logam yang kita gunakan di sekeliling kita ini terdiri daripada bahan-bahan logam yang dipanggil sebagai alloy. So berbeza dengan logam tulen seperti emas tulen, alloy merupakan satu bahan yang dicampurkan dengan unsur yang lain. So alloy ni boleh kita takrifkan sebagai campuran beberapa jenis logam ataupun campuran logam dengan bukan logam. So dia boleh dua logam yang berbeza ataupun logam dan juga bahan bukan logam yang lain. So sifat alloy ini jika dibandingkan dengan logam tulen adalah alloy ini lebih kuat. Lebih tahan lasak berbanding dengan logam tulen lain seperti emas. So antara contoh alloy yang biasa kamu dengar seperti loyang. Lepas tu kita ada gangsa dan yang biasa gunakan untuk cenderamata iaitu pewter. Dan juga keluli yang digunakan untuk pembinaan rumah dan sebagainya. So ini adalah antara contoh-contoh alloy. So apa yang kita boleh katakan kat sini ialah alloy ni banyak membantu kita dalam kehidupan seharian, banyak digunakan dalam beberapa perindustrian dan sekarang ni makin lama makin banyak dihasilkan. So apa yang membezakan alloy dengan logam tulen ialah tadi saya kata alloy adalah gabungan antara logam dengan logam yang lain ataupun logam dengan bukan logam. So contohnya kita tengok dari sudut unsur. Kalau kamu buka muka surat 192 buku teks kamu bab 8, di situ ada gambar raja berkaitan dengan saiz unsur ataupun saiz zarah-zarah yang terdapat pada logam-logam tertentu. Kenapa saya katakan bahawa logam tulen seperti emas itu lembut? Sebab apa? Sebab unsur ataupun zarah yang terdapat pada logam emas tersebut adalah sama. So bila saiz zarahnya sama, maka logam tersebut dia mudah menjadi lembut. Sebab apa? Sebab zarah tersebut dia akan tergelongsor lebih mudah. Dia akan terlecut lebih mudah. Dia akan bergerak lebih mudah. So menyebabkan apa yang berlaku ialah logam tulen selalunya lembut. Tapi kalau kita tengok pada struktur ataupun pada susunan-susunan zarah pada alloy, kamu akan dapat ialah atom asing, iaitu atom pada logam yang berlainan ataupun bukan logam, apabila dicampurkan dalam satu kuantiti ataupun satu percentage yang telah pun ditentukan, kamu akan dapati bahawa saiz unsur A dan juga saiz unsur B tak sama. So bila tak sama yang saiz unsur ini, maka apa yang berlaku dalam segi struktur susunan zarah tersebut, zarah-zarah tersebut tidak akan mudah tergelongsor. So bila tak mudah tergelongsor, bererti apa? Bererti alloy ini dia lebih kuat. Dia lebih kuat daripada logam tulen yang lain. Sebab itu kalau kamu tengok dalam barang-barang kemas mak kamu, emas contohnya, kamu takkan jumpa barang kemas emas yang 100% emas. Mesti akan ada emas yang 999 ataupun 996. Sebab apa? Sebab dalam barang kemas mak kamu tu dia bukannya logam emas yang tulen. Dia ada campur sedikit dengan logam yang lain untuk menjadikan barang kemas tersebut lebih kuat dan juga lebih tahan lasak. So itu adalah asas ataupun fundamental kepada penciptaan alloy. Sebab alloy ini sangat-sangat penting, terutama dalam pelbagai industri seperti industri pembinaan. Sebab apa? Sebab contoh kita ambil keluli. Jika dibandingkan dengan besi tulen, keluli lebih kukuh, lebih keras dan juga lebih tahan kakisan jika dibandingkan dengan logam besi yang lain. Betul, keluli ini kita banyak gunakan bukan sekadar untuk pembinaan rumah ataupun pasak rumah, tapi juga untuk pembinaan kerangka kereta dan sebagainya. So itu adalah konsep tentang alloy. Ada satu lagi jenis alloy yang baru dicipta dipanggil sebagai alloy superconductor. Di mana alloy superconductor sama juga konsep seperti alloy biasa, gabungan antara bahan logam dan juga bahan bukan logam terutamanya. Cumanya untuk alloy superconductor ini apa yang lebih baik? Apa yang punya ciri-ciri yang unik ialah alloy superconductor ini dia lebih kurang tumpat
berbanding alloy yang lain. Dan yang kedua ialah alloy ini mempunyai rintangan elektrik yang sangat rendah. So bila ada satu alat yang orang dia punya rintangan elektrik yang rendah, maka pengaliran arus adalah lebih efisien. Okey, berarti tenaga haba yang dihasilkan adalah sangat-sangat minimal. Okey, menyebabkan penggunaan tenaga sangat-sangat efisien. So alloy superkonduktor ni dia banyak digunakan dalam pembuatan bahan-bahan untuk kereta api berlaju tinggi seperti di Jepun. Okey, bullet train yang di mana menggunakan ataupun memerlukan penggunaan tenaga yang sangat efisien. Okey, berarti dia sangat efisien, berarti dia memerlukan bahan tersebut tidak boleh menghasilkan tenaga haba yang terlalu banyak. Okey, so seperti alloy superkonduktor memang sangat-sangat sesuai untuk penciptaan bullet train. Okey. So ada kelainan sikit di antara alloy biasa dan juga alloy superkonduktor ini. Okey. So ini adalah contoh ataupun penerangan serba sedikit mengenai alloy. Okey. So akan datang saya akan terangkan pula tentang pengindustrian penghasilan amonia dan juga kegunaan amonia dalam pelbagai industri seperti pertanian dan juga lain-lain. Okey. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.